kita akan bincang di masa yang lain lah. Sebab Ustazah dah habis. Ya. Ustaz Firdaus dah masuk. Jadi setakat ini sahaja kelas kepada Ustazah. Nanti ada apa-apa pertanyaan boleh hubungi Ustazah. Boleh? Boleh semua? Boleh. Okey. Terima kasih kepada Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, sampai esok. Bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Firdaus. Mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkhabar semua sihat? Alhamdulillah. Okey. Ada yang tak ada hari ni? Siapa yang tak ada? Fazwan ada Fazwan? Fazwan dia tak ada? Alright, boleh. Sama kita dah boleh. Fazwan ada? Fazwan aja lah yang tak ada. Fazwan tak ada. Yang lain semua ada. Isa. Fazwan dengan Isa kan? Okey. Fazwan dengan Isa tak ada. Isa ada Ustaz. Isa ada? Isa apa nama? Isa ada lah Ustaz. Isa ada. Muhammad Isa Fazwan Zulkarnain tak tu. ada. Okey, Isa ada. Okey, kita mula pula apa? Keluarkan buku teks Tauhid. Dah Ustaz. Kita masuk pada bahagian yang kita berhenti. Okey. Masuk tajuk baru. Kita dah masuk tajuk baru sebelum ni, tajuk buku surat 26. Dah. Okey. Sebelum ni kita belajar tajuk mukjizat. Saya ingatkan balik, mukjizat ni adalah apa? Mukjizat ni adalah perkara luar biasa yang berlaku kepada siapa? Mukjizat. Mukjizat ni perkara luar biasa yang berlaku kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul sahaja. Okey. Perkara untuk mukjizat, soalan yang saya ingatkan tadi, perkara mukjizat ni adalah perkara luar biasa. Perkara luar biasa ni maksudnya perkara yang di luar kebiasaan orang. Orang tak boleh buat. Tapi Nabi dan Rasul boleh buat. Boleh, kita tandas. Itu surat 26. Okey, dan mukjizat ni pula tujuan dia adalah untuk melemahkan orang
orang kafir. Okey. Mukjizat ni berlaku pada Nabi dan Rasul dan ia adalah pertolongan daripada Allah dan ia untuk melemahkan orang-orang kafir. Maksudnya orang kafir diajarkan orang kafir akan orang kafir akan minta berbagai-bagai perkara yang mustahil nak membuktikan yang Nabi dan Rasul itu adalah orang yang adalah pesuruh Allah. Jadi bila berlaku macam tu, maka mukjizatlah yang perkara luar biasa tu yang Allah gunakan. Yang Allah tolong kepada Nabi dan Rasul. Okey. Tajuk yang seterusnya, dia macam mukjizat. Tetapi bukan semuanya daripada pertolongan Allah. Okey. Dia kat sini ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Pertama Irhas, Karomah, Ma'unah, Istidraj, Ihanah dan Sihir. Dan kita dah belajar sampai mana? Kita surah 27. Karomah. 27 Karomah. Perlu berhenti kat Karomah. Okey. Saya ingatkan balik ada yang tak datang hari last kita belajar itu. Okey, Irhas ni bermaksud perkara luar biasa. Irhas ni ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Irhas ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Contohnya, yang kedua, Nabi Muhammad SAW dinaungi oleh awan ketika bermusafir ke Syam semasa baginda belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Okey, maksudnya cerita ni Irhas ni adalah daripada Allah. Dia macam mukjizat juga, tapi dia bukannya mukjizat untuk melemahkan orang kafir, bukan. Irhas ni adalah perkara luar biasa yang berlaku pada sebelum orang tu dilantik menjadi Nabi. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi adalah ketika berusia 25 tahun. Dan tapi pada waktu tu, pada usia yang muda, Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasul pada umur 25 tahun. Maksudnya ketika sebelum umur 25 tahun, sebelum Nabi Muhammad berumur mungkin dalam 15, 13 ataupun 20, Nabi Muhammad sedang pergi ke Syam untuk bermusafir pergi ke Syam. Syam ni dekat Syria lah sekarang. Dia lalu kat Palestin tu, Arab Saudi, lalu kat Palestin sampai ke atas pergi Syam. Syam tu kat Syria, dekat dengan Palestin juga. So dekat situ ketika dalam perjalanan musafir naik unta tu, awan ada di dekat atas. Awan ada ketika Nabi Muhammad sedang musafir berjalan. Itulah panggil Irhas. Okey, itu bidang pertama. Yang kedua, Karomah. Karomah Ustaz dah baca belum? Belum lagi. Okey, dah baca ke? Dah baca. Okey, soalan balik. Pertama, Karomah ialah perkara luar biasa. Mesti perkara luar biasanya. Dia mesti, kalau mukjizat pun sama tak? Mukjizat ialah perkara luar biasa. Kalau takrif dia kan, pengenalan ataupun maksud mukjizat. Mukjizat ialah perkara yang luar biasa ataupun perkara yang luar biasa ataupun perkara luar biasa. Macam tu je. Irhas pun sama. Irhas ialah perkara luar biasa. Mesti macam tu. Nanti kalau kamu ada peperiksaan ke, kamu ada latihan ke apa ke, perkataan yang selalu sebelum dimasukkan ke dalam perkataan yang seterusnya tu, maksudnya contohnya mukjizat ialah perkara luar biasa yang berlaku macam tu kan. Kalau Irhas pula, Irhas ialah perkara luar biasa yang berlaku macam tu. Terus tu yang belakang yang lain sikit. Karomah pun sama juga. Karomah ialah perkara luar biasa, sama je. Perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang wali atau hamba Allah yang soleh. Karomah merupakan kurniaan Allah sebagai penghormatan kepada penerimanya. Contohnya, singgah sana Ratu Sabak
Ratu Sabah tak ada cerita dah. Ratu Sabah siapa? Balkis. Ratu Sabah Balkis dapat dipindahkan oleh seorang rakyat Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman tapi seorang rakyat. Ada seorang umat Nabi Sulaiman yang mengetahui ilmu kitab Allah dari Yaman ke Palestin. Ke Palestin dalam sekelip mata sahaja dengan izin Allah. Dia boleh pindahkan daripada Yaman. Kamu tahu Yaman kat mana? Yaman kat sini tau, saya tunjukkan. Peta dunia. Peta. Ya. Okey. Sebelum tu. Okey, contohnya singgahsana Ratu Sabah dapat dipindahkan oleh seorang rakyat Nabi Sulaiman AS yang mengetahui ilmu daripada kitab Allah dari Yaman ke Palestin dalam sekelip mata sahaja dengan izin Allah. Yaman ke Palestin, jauh ke dekat Yaman Palestin tu? Saya tunjukkan. Tak keluar lah. Ini gambar ni tak keluar. Oh, okey, masuk ni. Okey, dah keluar dah. Ya, Yaman. Yaman kat sini lah. Nampak tak? Kenapa tak kata Yaman? Ini Yaman dia dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu panggil Yaman. Yaman, singgahsananya dekat Sabah. Ada kata Sabah kat sini. Sanaa, Adnan. Okey. Okey, tak ada Sabah. Perkataan Sabah tu mungkin dekat bahagian yang lama tu. Okey, dekat sini Yaman, dekat sini. Katalah dekat sini. Singgahsana tu, istana tu dekat sini, kat Yaman ni. Dipindahkan sekelip mata lalu dekat Arab Saudi, Mekah, Madinah. Mana Palestin? Sampai ke Palestin. Kat sini lah. Ting. Kat situ. Saya tunjukkan sejarah besar lah. Okey. Kat sini, singgahsana tu kat sini. Kat Yaman ni. Sekelip mata ada kat sini lah. Sekelip mata. Itulah maksudnya. Macam mana boleh macam tu? Itu semua pertolongan Allah. Dari Yaman ni tahu kena di sini. Sekelip mata, pejam mata je. Sekali pejam mata tengok dah sampai kat sini lah. Ini teknologi lebih dahsyat daripada teknologi moden zaman sekarang. Pun tak boleh nak challenge macam ni. Alright. Kalau ada lah macam tu senang orang balik kampung kan. Orang balik kampung, pejam mata, ting dah balik kat Kelantan. Kalau macam tu seronok lah dah balik kampung. Okey. Itu antara karomah. Karomah ni maksudnya perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang wali atau hamba Allah yang soleh. Maksudnya bukan orang biasa-biasa lah. Bukan orang tu dia soleh je, dia boleh jadi wali, tak. Dia boleh jadi dapat karomah, tak. Ada sebab kenapa Allah berikan karomah, pertolongan tu kepada orang soleh tu. Ada sebab. Okay. Seterusnya kita masuk tajuk yang poin yang seterusnya, Ma'unah. Okay, Ma'unah Ustaz dah baca belum? Dah. Ma'unah. Okey. Ma'unah ialah pertolongan luar biasa yang diberikan kepada seorang. Contohnya seorang mengalami kemalangan yang mengorbankan orang lain tetapi hanya seorang. Okey. Ma'unah. Ma'unah ialah pertolongan luar biasa. Pertolongan luar biasa. Dia bukan perkara luar biasa. Dia tak sama macam karomah. Karomah perkara luar biasa.
Irhas pun sama tak? Perkara luar biasa. Ma'unah pun sama. Ma'unah solat betul. Mukjizat pun sama tak? Mukjizat perkara luar biasa. Tetapi ma'unah ialah pertolongan luar biasa diberikan Allah kepada seseorang. Siapa-siapa je. Maksudnya cerita yang saya dah cerita dah sebelum ni, orang tu sepatutnya dah mati. Tetapi disebabkan satu kemalangan tu dia tak mati. Macam itulah. Itu pertolongan itu Allah, pertolongan daripada Allah lah. Saya dapat cerita sebelum ni, ada satu kisah kapal terbang. Dia tengah melintas, saya duduk balik map tadi. Dia tengah melintas dekat Afrika sini ha. Kapal terbang tu daripada Eropah nak pergi ke Afrika. Bila dia lalu dekat sini, dekat Afrika tu, tiba-tiba terhempas. Bila dia terhempas, dalam kapal terbang tu ada 300 lebih orang kat dalam. Semua mati kecuali seorang kanak-kanak tak mati. Wallahualam. Itu kalau kita tahu kisah itu, kita panggil, kalau kita sebagai orang Islam, kita panggil itu sebagai ma'unah. Ma'unah lah. Pertolongan luar biasa. Macam mana kapal terbang tu, semua orang boleh mati, tiba-tiba ada seorang je kanak-kanak, budak kecil, umur berapa tahun, 7 ke 6 tahun, boleh hidup. Itu memang kalau kita segi orang Islam, itu adalah ma'unah. Contohnya seorang yang mengalami kemalangan, yang mengorbankan orang lain, tetapi hanya dia sahaja yang terselamat. Wallahualam. Ini sesiapa sahaja boleh berlaku. Wallahualam. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, kita kena percaya bahawa itu adalah pertolongan luar biasa daripada Allah. Okey. Seterusnya masuk Istidraj. Muka surat 28. Okey, ikut Ustaz baca ni. Ini kita tak baca lagi kan? Tak. Okey, ikut Ustaz. Istidraj ialah kurniaan Allah yang tidak diredai kepada orang-orang yang zalim dan fasik untuk menjadikan mereka bertambah-tambah kefasikan dan kezalimannya. Contohnya, seseorang itu menjadi kaya raya dan mempunyai kuasa tetapi telah menyalahgunakan kuasa dan kekayaannya untuk terus bertambah zalim dan fasik. Okey, saya terangkan sekali lagi. Istidraj ialah kurniaan Allah yang tidak diredai kepada orang-orang yang zalim dan fasik. Istidraj ialah kurniaan Allah yang tidak diredai kepada orang-orang, katanya ada tinggal perkata ni. Istidraj ialah kurniaan Allah yang tidak diredai Allah kepada orang-orang zalim dan fasik untuk menjadikan mereka bertambah-tambah kefasikan dan kezalimannya. Contohnya,
seseorang itu menjadi kaya raya dan mempunyai kuasa. Kuasa ni maksudnya bukan kuasa dia boleh jadi ais kan, tak ada. Kuasa tu maksudnya kuasa sebabkan dia kaya lah. Dia kaya, dia boleh beli kereta, dia boleh beli rumah, itulah maksud dia. Kalau kuasa kan. Boleh pergi. Izinkan saya pergi tanda pergi. Kuasa tu maksudnya bukan kuasa ada kuasa power macam tu. Kuasanya kuasa tu sebab dia ada kaya. Contoh dia kaya tadi, dia boleh beli rumah, boleh beli kereta kan. Itu maksud dia. Tetapi telah menyalahgunakan kuasa dan kekayaannya untuk terus bertambah zalim dan fasik. Okey. Ustaz nak tanya, apa yang kamu tahu tentang istidraj ni? Istidraj ni baik ke tak baik? Istidraj. Tak baik. Kenapa tak baik? Kenapa tak baik? Sebab Kenapa tak baik? Siapa boleh beritahu? Contoh. Bagikan Ustaz contoh orang yang ada istidraj ni. Siapakah orang itu? Siapa boleh beritahu Ustaz? Siapa yang istidraj ni? Siapa agak-agak? dia macam Siapa? Donald Trump. Donald Trump. Okey, macam ni lah. Okey, iaitu orang yang dah ada depan mata. Okey, yang kita nak ambil contoh ni dalam Quran lah. Okay, dalam Quran siapa? Orang yang istidraj ni. Siapa dia dalam Quran? Siapa boleh kita? Siapa? Siapa? Jaga je siapa? Siapa dia orang dalam Quran yang dapat istidraj? Orang kaya ke? Orang kaya, boleh lah. Okey, dalam Quran orang yang ada dalam Quran yang mendapat istidraj daripada Allah ni adalah Fir'aun. Fir'aun. Dan kawan dia, bendahari dia nama Qarun. Qarun pun sama juga. Dan ada banyak lagi kisah dalam Quran orang-orang yang dimasukkan ni. Maksudnya, contoh kita ambil Fir'aun tadi. Fir'aun, dia mengaku dia Tuhan. Sebab apa dia mengaku dia Tuhan? Dia mengaku dia Tuhan sebab dia tak pernah sakit. Dia tak pernah sakit. Allah tak pernah bagi penyakit dekat Fir'aun. Dia tak pernah sakit. Dia tak pernah demam. Dia tak pernah sakit buah pinggang ke, sakit kaki ke contoh kan. Tak ada. Dan Fir'aun juga dia sangat kaya. Dia boleh arahkan orang-orang untuk bina piramid. Kamu tahu tak piramid tu besar ke kecil? Kamu tahu tak piramid tu besar? Besar. Ustaz pergi dekat Mesir, Ustaz tengok piramid tu besar. Besar sangat. Sampaikan dia boleh bina satu bentuk sphinx. Sphinx ni panggil bentuk sampai piramid ni kan. Ustaz tunjukkan gambar ni. Piramid ni. Piramid. Okey. Nampak tak gambar piramid ni? Nampak. Ustaz, kalau tengok dalam piramid, dalam gambar ni, kalau kamu tengok dekat dia punya open image. Kecil kan? Tak keluar gambarnya. Okey, ni keluar.
Ustaz tunjuk kat sini je. Okay. Kau tengok sini gambar piramid ni. Nampak tak gambar piramid ni? Kamu tengok tu ni, kau nampak tak gambar yang ni? Ni gambar apa ni? Yang kecil-kecil ni gambar apa? Manusia. Manusia. Kau bayangkan Firaun yang saiz dia besar ni, dia boleh bina piramid yang besar macam ni. Dalam teknologi yang zaman sekarang pun tak mampu nak buat macam ni. Ini tinggi ni. Kamu tengok orang ni kecil je. Ustaz pernah pergi kat Mesir, Ustaz tunjuklah kalau Ustaz tak ada gambar satu batu ni, besar batu dia. Besar dia, besar kelas kamu. Kelas kamu tu, satu batu kecil ni besar dengan kelas kamu. Macam mana orang rakyat dia boleh sanggup nak tarik, tolak sampai susun, sampai tinggi ni kat atas ni. Inilah Firaun. Bukan takat tu je, dia boleh buat apa? Dia boleh buat satu patung besar menggunakan tanah pada zaman tu yang tak ada teknologi, yang kata tak ada lori boleh angkat apa? Lori yang boleh angkat batu, tak ada. Tak ada orang kata apa? Crane. Kamu tahu tak crane? Crane ni yang apa, dia boleh angkat batu letak kat puncak atas tu. Tak ada, zaman tu tak ada. Tapi Firaun dia boleh buat macam ni. Ustaz nak cakap kat sini, Firaun ni adalah salah seorang dalam Quran yang ceritakan mendapat istidraj. Sebab siapa yang bagi dia dapat macam tu? Siapa yang bagikan dia sihat tak pernah sakit? Siapa dia yang bagi dia? Allah. Allah bagi dia. Allah yang bagi dia kesihatan yang tak pernah sakit. Allah yang bagi kekayaan dekat dia supaya dia terus menzalimi orang-orang lain. Orang macam ni yang Allah nak ceritakan dekat sini adalah orang yang mendapat istidraj. Dia mendapat kekayaan, mendapat kesihatan, mendapat kekuasaan semua, tetapi tak pernah nak ingat Allah dan akhirnya dia mengaku sebagai dia Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan. Sebab dia dah rasa macam tu. Dia rasa, oh aku tak pernah sakit. Aku tak pernah tak sihat. Aku sentiasa sihat. Aku dah ramai hamba, aku boleh suruh orang semua buat satu piramid besar macam ni. Aku boleh suruh orang-orang semua boleh buat bina satu berhala besar macam ni kan. Sampai dia rasa dialah Tuhan. Sampai tahap tu, inilah yang Allah ceritakan sebagai istidraj. Dia mendapat supaya dia terus bertambah zalim. Walaupun macam tu, ya. Kalau raja yang lagi satu tu yang dia anggap dia Tuhan, kan Fir'aun yang lagi satu tu. Ada lagi kisah Nabi yang lain. Ada kisah Nabi Idris. Kisah Nabi Idris pun ada juga. Dia menganggap dia sebagai Tuhan. Kisah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu dia, Raja Namrud tu pun dia menganggap dia sebagai Tuhan juga. Tapi dia suruh orang lain menyembah berhala. Dan itu pun sama juga. Cuma bezanya Firaun ni agak ketara sikit. Sebab Firaun ni dari segi sejarah dia tak pernah sakit. Allah jadikan dia tak pernah sakit dan dia sentiasa kaya. Dia. Kita tanya tadi. Okey. Nah, ini antara contoh. Kalau kau boleh tanya. Tanya. Apa maksud zalim dengan fasik? Fasik. Fasik. Masuk fasik. Fasik ni adalah maksud dia zalim sama macam kafir lah. Sama seperti kafir. Maksudnya kafir ni melakukan dosa lah. Sebenarnya istidraj ni bukan berlaku pada, kalau ikutkan dari segi yang kata apa, dari segi sejarah, dia bukan sahaja berlaku pada orang kafir. Dia juga berlaku pada orang-orang Islam juga. Cuma orang Islam yang dah lupa dengan Allah. Orang-orang Islam yang dah tak solat, dia dah tak ingat dengan Allah. Jadi fasik ni, maksud fasik kat sini kamu pasal apa ni? Yang zalim dan fasik. Fasik ni antara lebih kepada melakukan maksiat lah. Supaya dia boleh melakukan maksiat. Maksudnya dia boleh minum arak. Dia dapat kekayaan, dia boleh minum arak banyak. Dia boleh apa?
Boleh buat benda-benda yang tak senonoh dengan duit yang dia ada. Itulah fasik. Maksudnya dia boleh melakukan dosa. Kita minta jauh daripada istidraj. Ini contohnya. Contoh kalau ada persoalan peperiksaan, contoh istidraj siapa? Paling mudah sekali. Fir'aun paling mudah sekali. Itu adalah perkara apa? Orang contoh paling mudah sekali kalau kita nak bagi contoh istidraj adalah Fir'aun. Okey. Seterusnya. Bukan soalan pula. Poin yang kelima, ihanah. Apa maksud ihanah? Okey, ikut saya baca. Ihanah ialah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada pendusta yang mengaku Nabi. Pendusta mengaku Nabi. Okey, saya ulang balik. Ihanah ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada pendusta yang mengaku Nabi. Dia mengaku Nabi. Ya, Syed, kamu tanya apa? Okey. Ihanah ialah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada pendusta yang mengaku. Dia mengaku dia Nabi. Siapa dia? Kita tanya saja. Ikut saya baca. Contohnya Musailamatul Kazzab yang ingin mengubati orang buta sebelah matanya. Tetapi akhirnya kedua-dua mata orang itu menjadi buta. Okey, ini kisah ini cerita ni contohnya Musailamatul Kazzab ni adalah seorang perempuan. Dia selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, bila Rasulullah SAW sudah meninggal dunia atau wafat, selepas Rasulullah SAW dikuburkan ke semua dan dilantik seorang khalifah daripada karangan sahabat sendiri, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar selepas Nabi Muhammad wafat, yang menjadi ketua Islam pada ketika itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi pemerintah pada ketika itu, tiba-tiba ada seorang perempuan dari kalangan orang Arab sendiri. Dia mengaku dia Nabi. Dan perkara ini peliklah bagi Sayyidina Abu Bakar. Sebab bukankah Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir? Tak ada siapa-siapa Nabi lagi selepas Nabi Muhammad. Tak ada Nabi dah. Nabi Muhammad ni adalah Nabi yang terakhir. Tak ada lagi Nabi selepas tu. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang mengaku dia Nabi. Bila macam tu jadi bila macam tu dia perempuan tu pula, nama dia Musailamatul Kazzab tu lah, dipanggil gelaran Musailamatul Kazzab. Dia katalah dia Nabi. Lepas tu dia kata, aku boleh ubat orang, dia kata. Maksudnya ubat orang tu maksudnya dia ada mukjizat lah. Sebab Nabi kan ada mukjizat. Tapi dia tak ada apa-apa. Bila so ada adalah orang, dia kata orang yang ada yang percaya. Ada orang tua, ada orang buta percaya dengan dia. Orang buta tu pun cakap, dia buta sebelah mata. Sebelah mata dia buta, sebelah mata lagi dia nampak. Sebelah mata dia buta, sebelah mata dia nampak. Cuma sebelah dia buta. Dia cakap dekat Musailamatul Kazzab. Dia kata, aku percaya kat kau, dia kata. Aku percaya yang kau Nabi. Okey, kalau macam tu kau boleh tak ubatkan mata aku supaya mata aku yang buta ni, yang sebelah buta sebelah ni boleh nampak balik. Kata, lepas tu Musailamatul Kazzab pun cakap, boleh. Aku kan Nabi. Aku ada mukjizat. So dia buat. Bila dia buat,
Dia buat, dan yang orang yang buta tu tak dapat sembuh pun. Bahkan mata yang celik yang sebelah lagi tu pun buta juga. Habis dua-dua mata dia buta. Itu dia panggil ihana. Alright. Okey, contoh ni Musailamatul Kadzab. Kamu beri contoh Musailamatul Kadzab Okey, cerita ni selepas Nabi Muhammad SAW. Selepas Nabi Muhammad Lepas tu apa SAW. Ustaz? Ya? Lepas tu apa Ustaz? Lepas tu ada yang tak percaya dengan dia lah. Tapi walaupun begitu, dia ada pengikut dia. Musailamatul Kadzab ni ada pengikut dia. Dan akhirnya mereka berperang dengan tentera Saidina Abu Bakar. Dipanggil tentera Saidina Abu Bakar terlibat dengan peperangan melawan tentera Musailamatul Kadzab. Dan akhirnya Musailamatul Kadzab kalah. Dan tentera Islam menang pada waktu itu. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Dan dia pun Musailamatul Kadzab ni pun mati pada peperangan tu juga. Sebab apa? Sebab orang yang mengaku Nabi ni adalah perkara yang murtad, bercanggah dengan Islam. Jadi memang patut diseranglah. Dan selepas sebelum tu selepas diberi peringatan, Saidina Abu Bakar sendiri beri peringatan, pergi ingatkan dia balik supaya bahawa tak ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad, tak ada Nabi dah. Dia kata dialah Nabi. Dia berkeras. Musailamatul Kadzab dia berkeras. Dia kata dia Nabi juga. Jadi apa yang berlakulah peperangan. Dan berlaku peperangan antara mereka dengan tentera Islam pada ketika itu, Saidina Abu Bakar. Dan akhirnya tentera Islam menang. Dan Musailamatul Kadzab pun kalah. Okey. Contoh ihanah. Yang penting sekali perkataan ihanah. Ihanah ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada pendusta yang mengaku Nabi. Okey, dan yang terakhir dipanggil sihir. Sihir. Okey, ikut saya baca. Sihir ialah persepakatan antara tukang sihir dan jin dengan ketentuan bahawa tukang sihir akan melakukan pelbagai keharaman dan kesyirikan. Okey. Ulang balik. Sihir ialah persepakatan antara tukang sihir dan jin. Kenapa jin? Nanti saya ceritakan. Dengan ketentuan bahawa tukang sihir akan melakukan pelbagai keharaman dan kesyirikan. Okey, kedua. Ikut saya baca. Antara tujuan mempelajari ilmu sihir ialah untuk memecah belahkan dan mencerai-beraikan rumah tangga suami isteri. Okey, satu lagi. Antara tujuan mempelajari ilmu sihir ialah untuk memecah belahkan dan mencerai-beraikan rumah tangga suami isteri. Okey, ada banyak lagi. Sebenarnya ada banyak lagi keadaan-keadaan sihir ni. Sihir ni maksudnya bukan itu saja. Bukan untuk memecah belahkan, menceraikan rumah tangga suami isteri. Bahkan macam bagi orang sakit tu semua. Dia akan buat orang sakit, dia akan buat orang jadi tak betul macam tu. Okey, saya ceritakan balik tadi. Kenapa sihir adalah bukan bantuan daripada Allah. Sihir adalah bukan daripada Allah, tetapi dengan izin Allah lah. Perkara itu berlaku dengan izin Allah. Tapi bukan daripada Allah. Ya, ada yang tanya?
Okey. Nak tanya cakap? Okey. Sihir ni dia adalah perkara yang dilakukan dengan bantuan siapa? Bantuan jin. Bin. Betul. Bantuan jin. Kenapa bantuan jin? Sebab dia perkara gaib. Sebab dia perkara gaib. Sebab kita tak nampak jin. Jin ada. Jin ada sekeliling kita. Cuma kita tak nampak. Dan mereka, Allah kurniakan mereka ni ada keupayaan untuk menjelma, boleh maksudnya boleh buat sesuatu perkara yang luar biasa lah. Maksudnya mereka jin boleh menjelma menjadi binatang. Jin boleh menampakkan juga kepada mata-mata orang, tapi atas izin Allah juga. Dia boleh merasuk orang menggunakan kaedah yang sama. Jin boleh buat macam tu. Tapi saya nak cerita sini, jin ni adalah jin yang buat macam tu adalah jin yang bukan beriman lah. Jin yang melakukan perkara-perkara yang berdosa adalah jin yang bukan dari kalangan jin Islam. Sebab kalau jin tu beragama Islam, dia tak buat macam tu. Dalam Islam dia tak buat macam tu. Maksudnya kalau jin yang beragama Islam, dia macam kita. Dia solat, dia baca Quran, dia ikut pada keupayaan dia lah. Maksudnya dari segi jin yang baik dia tak akan jin yang baik, jin yang Islam lah. Jin yang baik tidak akan melakukan perkara-perkara yang mensyirikkan. Jadi bila perkara-perkara sihir yang orang jahat lah. Contohnya orang jahat ni dia suka dekat seorang perempuan ni. Dia suka dekat seorang perempuan ni. Perempuan tu bini orang. Maksudnya perempuan tu isteri orang. Dia kata aku nak kahwin dengan perempuan tu. Mana boleh? Kau tak boleh kahwin dengan perempuan tu sebab perempuan tu isteri orang. Kau tak boleh kahwin dengan dia. Tak, aku nak kahwin juga, dia kata. So dia jumpa bomoh. Dia kata, bomoh, aku nak kau perempuan yang aku suka ni, aku nak kau pergi musnahkan diorang ni suruh jadi bercerai, jadi bergaduh apa semua, supaya aku boleh kahwin dengan perempuan tu. Lepas tu bomoh tu pun buat lah. Bila bomoh tu buat, dia akan gunakan perantaran jin. Dan jin itu adalah jin yang bukan beragama Islam, jin yang memang jin yang melakukan dosa lah. Bila dia buat macam tu, dia dapat kepuasan dia. Dan kepuasan tu sekejap je kat dunia. Sebab manusia kat dunia ni lama-lama akan mati. Kita kat dunia ni bukan lama sangat pun. Kalau kita suka dekat orang tu, kita doa adalah kebahagiaan dia. Itu saja. Janganlah kita rasa cemburu. Contohnya ada orang kaya kan. Ataupun cara lain kalau dia ada orang kaya. Kaya lah dia ni. Ya aku cemburu lah dia kaya. Lepas tu jumpa bomoh cakap, bomoh. Aku tak nak dia kawan aku ni. Dia ni kaya sangat lah. Aku buat dah bisnes dia, pekerjaan dia. Dia satu sakit ke. Dia tak boleh bangun ke. Lepas tu supaya dia punya bisnes dia, pekerjaan dia tak boleh nak buat. So dia jadi miskin balik. Boleh tak bomoh? Bomoh tu pun buat, jom dia buat. Dapat dengan bantuan jin tu pun kacau orang yang kacau orang yang kaya tu. Budak-budak dia sakit. Dia pun tak dapat sihat. Lepas tu dia pun tak boleh nak pergi kerja semua dan dia tak sihat dia macam tu. Dan dapatlah kepuasan orang tu. Yes, aku dah berjaya. Aku tak suka tengok orang-orang kaya. Siapa lagi je nampak dia? Dia nampak macam tu. Dia nampak dunia ni seolah-olah macam selama-lamanya. Padahal dunia kita berada kat sini bukannya lama pun. Kalau kita nampak orang kaya ke, kita doakan kebahagiaan dia supaya dia boleh menolong Islam. Itu saja. Kalau kita nampak kita suka kat seorang perempuan tu, perempuan tu pula bini orang, contohlah kan. Kita doakan kebahagiaan supaya dapat anak cucu semua. Sama siapa pun kalau kita nampak orang tu cerdik, pandai semua, kita doakan agar dia boleh menolong Islam. Itulah kecapaian kita untuk kat dunia ni sebab kita nak pergi syurga. Itu je. Kalau kita dah melakukan syirik ataupun melakukan sihir, selama-lamanya kita akan duduk neraka. Kalau kita tak nak pergi neraka, janganlah buat benda sihir. Buat benda sihir ni boleh berlaku dekat semua orang. Maksudnya kalau dia nak buat sihir perkara jahat, dia boleh je buat. Tapi
Peringatan ni apa yang berlaku ke akhirat nanti, kena seksa kat neraka lah. Sebab kat akhirat tu sama-lamanya, tak ada mati dah. Kat akhirat tu kalau kita kena cocok dengan pisau ke sebab kita kena apa, sebab kita kat neraka kan, kat neraka kena potong lidah, kena hempap dengan batu semua, kita tak mati kat neraka tapi sakit lah. Tapi kat dunia lain, Ustaz dengan saya pindah boleh. Tapi kalau kat dunia lain, kat dunia kalau kita tercocok pisau ke, kita terjatuh ke, terhempap ke batu ke, kita akan mati. Tapi kalau kat neraka tak. Kat neraka kalau kita kena seksa, kita kena bakar, kita tak mati. Tapi badan kita elok je. Maksudnya elok tu bukan badan kita badan kita tak sakit, tak. Badan kita sakit kat neraka. Dan sampai bila-bila kita kat neraka? Nak ke kita duduk kat neraka sampai kena seksa? Tak nak. Jadi kalau tak nak, lakukan perkara kebaikan di dunia. Okey, itulah maksudnya. Okey, ini contoh. Kalau kamu buat contoh, kamu ambil contoh ni untuk memecah belahkan, untuk menceraikan rumah tangga di suami isteri pun boleh. Alright, ni sihir. Sihir ni benda baik ke benda buruk? Perkara baik ke perkara buruk sihir? Perkara buruk. Dan kita minta jauhkan daripada kita terlibat daripada sihir. Okey, dekat sini dalam 6 ni, apa perkara yang mana yang baik, mana yang buruk? Ada 6 kan semua kan? Apa yang baik, apa yang buruk? Boleh beritahu Ustaz? Irhas, karomah, ma'unah, istidraj, ihanah, sihir. Dalam 6 ni, mana yang baik, mana yang buruk? Yang buruk sihir. Yang buruk sihir, okey. Istidraj buruk, betul. Ihana pun buruk juga. Okey, kalau irhas buruk ke baik? Baik. Karomah buruk ke baik? Karomah baik juga. Ma'unah baik ke buruk? Baik juga. Okey, dekat sini irhas, karomah, ma'unah adalah perkara yang baik, perkara yang luar biasa, yang perkara yang baik. Istidraj, ihanah, sihir adalah perkara luar biasa yang tidak baik. Okey, ada dua beza ya. Okey. Tapi semuanya daripada Allah. Ni semua daripada Allah. Cuma dia pembahagian tu berbeza. Irhas perkara baik, karomah perkara baik, ma'unah perkara baik, yang perkara buruk adalah istidraj, perkara buruk, ihanah perkara buruk, dan sihir adalah perkara yang buruk juga. Seterusnya. Okey. Kita dah masuk tajuk baru ya. Ini apa ni? Syirik dan perkara khurafat. Aktiviti. Murid dalam kumpulan, tidak Murid dalam kumpulan membandingkan beza perkara berikut. Ma'unah, irham, sehingga sekali banding dah beza. Tadi 3 perkara yang baik, 3 perkara yang buruk. Mukjizat perkara baik, irhas perkara baik, karomah perkara baik, ma'unah perkara baik. Istidraj perkara buruk, ihanah perkara buruk, dan sihir perkara buruk. Okey, ini ada gambar baby. Tahukah anda, berlaku 3 peristiwa di dunia kanak-kanak yang bercakap semasa kecil. Okay. Bukan muka surat 30. Okey, dekat muka surat 30 tu, ada perkara nak panggil apa ni? Pada Ustaz kita panggil ni sebagai bukan mukjizat. Dia kata kalau berlaku pada Nabi tu mukjizat lah. Okey, tengok Okey, ikut Ustaz baca. Berlaku 3 peristiwa di dunia kanak-kanak yang bercakap semasa kecil. Okey,
Ustaz nak cerita kat kamu. Okey, bayi yang baru lahir boleh tak bercakap? Tiba-tiba dia keluar daripada perut bayi tu kan, dia cakap apa? Hai, nama saya Firdaus. Boleh tak? Tak boleh. Dia mesti menangisnya. Okey, tapi dalam kisah ni ada 3 perkara ajaib ataupun bukan perkara ajaib, perkara daripada Allah lah. Maksudnya perkara mukjizat yang berlaku kepada Nabi, iaitu ada bayi yang baru lahir boleh bercakap-cakap. Kan pelik tu. Okey, tengok. Pertama, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Okey, Nabi Isa alaihi salam ni, Ustaz ceritakan, Nabi Isa alaihi salam, apa kenal Nabi Isa? Nabi Isa alaihi salam ni dia ada ayah tak? Tak ada. Okey, Nabi Isa tak ada ayah. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa tak ada ayah. Dia ada mak? Ada mak tak Nabi Isa? Ada. Ada. Siapa nama mak Nabi Isa? Maryam, betul. Maryam, kamu tahu kan, Maryam dia mengandung, dia dah kahwin belum? Waktu Maryam mengandung, dia dah kahwin belum? Dia belum kahwin. Okey, betul. Maryam, Sayyidatina Maryam ni seorang seorang wanita yang solehah. Dia sentiasa solat, dia sentiasa puasa, dia sentiasa melakukan kebaikan, dia tolong Nabi Zakaria. Itu Maryam. Maryam seorang yang perempuan yang baik. Tiba-tiba satu hari malaikat datang, malaikat berbentuk manusia, dia cakap dekat Maryam, satu hari nanti Allah akan menjadikan engkau seorang ibu. Maksudnya lepas tu terkejutlah Maryam. Dia kata, macam mana aku boleh jadi ibu? Aku tak kahwin lagi. Macam mana aku boleh dapat anak nanti? Malaikat Jibril pun cakap, ini kuasa Allah. Kuasa Allah. Allah boleh jadikan ikut kehendak Allah. Jadi satu hari tu tiba-tiba Maryam mengandung. Jadi Maryam mengandung. Orang mengandung ni dalam Islam, kalau mengandung orang kahwin je. Orang yang dah kahwin dia mengandung. Tetapi Maryam yang tak kahwin lagi tiba-tiba mengandung. Dan dari segi itu berlaku macam tu, Maryam pun takut. Sampailah perutnya dah besar, sampai Maryam pun terpaksa pergi luar daripada tempat orang yang tak ada nampak, tak ada orang. Lepas tu Maryam pun berdoa dekat Allah supaya minta Allah ampunkan dosa-dosanya lah. Dan akhirnya Maryam pun melahirkan seorang anak. Lepas tu bila Maryam dah lahirkan seorang anak, Maryam tak tahu nak buat macam mana. Dia nak cakap apa nanti? Bila dia dah balik rumah nanti, dia nak cakap apa ke orang? Nanti orang mesti cakap, Maryam, engkau dah ada anak. Kau kan tak kahwin lagi. Macam mana kau boleh ada anak? Dia kata tu kan. Maryam tu takut, macam mana ni? Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Maryam takut sangat. Sebab orang akan tuduh dia melakukan perzinaan. Orang lain akan menuduh Maryam melakukan perkara yang tak baik, berzina lah. Jadi Maryam ni seorang wanita yang baik. Macam mana dia boleh pencipta jati rama macam tu? Dia takut sangat. Dia pun bawa Maryam pun bawa lah Nabi Isa yang kecil-kecil tu tengah menangis tu. Bawa sekali semua orang nampak. Orang pun cakap apa? Ui Maryam, engkau perempuan jahat. Engkau dah mengandung, dapat anak. Itu kan. Sampai semua orang berkumpul dekat Maryam. Maryam pun tak tahu nak cakap macam mana. Maryam tak tahu nak cakap macam mana. Dia tak tahu macam mana dia nak cakap ni, aku ni Allah jadikan terus mengandung kan. Dia pun cakap, Maryam cakap, aku terus mengandung. Allah buat aku jadi mengandung dia tu kan. Lepas tu tiba-tiba Maryam, Nabi Isa yang tengah kecil tu, tengah bayi tu, tengah nangis tiba-tiba bercakap. Dia cakap apa? Aku lahir sebab Allah yang jadikan. Terkejut semua. Semua orang Yahudi waktu itu semua terkejut. Terkejut semua. Mana tengok mukjizat tu depan mata, bahawa bayi yang baru lahir boleh bercakap dan dia mengaku yang dia adalah dia mengaku adalah dia dijadikan dengan ciptaan Allah sendiri. Allah yang buatkan Maryam menjadi mengandung. Maksudnya Allah buat kuasa Allah lah menjadikan Maryam mengandung sendiri. Itu kuasa Allah.
Dan kisah tu itulah kisah Nabi Isa boleh bercakap ketika mengandung. Seterusnya yang kedua siapa? Anak laki-laki Masyitah, tukang sikat pada zaman Firaun. Okey, itu saya baca. Anak laki-laki Masyitah, Anak laki-laki Masyitah, tukang sikat pada pada zaman Firaun. zaman Firaun. Okey, kisah dia macam mana kisah dia? Okey, kisah dia panjang sebenarnya kisah ni. Kita ada masa 5 minit lagi. Tak apa. Saya ceritakan. Anak Firaun ada anak perempuan. Firaun ada anak perempuan. Nama anak Firaun tu tak pasti nama dia apa, tapi dia ada anak perempuan lah. Dan anak perempuan ni pun percaya bahawa ayah dia Tuhan. Firaun tu Tuhan lah. Anak dia percaya yang ayah dia Tuhan. Jadi anak Firaun ni perempuan, rambut dia panjang. Panjang rambut dia. Jadi dia ada ramai hamba lah. Maksudnya ada ramai hamba yang tapi ramai hamba ni ada yang beriman dengan Nabi Musa, iaitu ada beriman dengan Allah. Dia ada beriman dengan Allah, tapi dia tak zahirkan. Nanti kalau dia cakap nanti dia kena bunuh. Nanti Firaun bunuh pula dia kan. Jadi seorang perempuan nama dia Masyitah. Dia tukang sikat kepada anak perempuan Firaun ni. Dan kalau dia cakap yang dia beriman dengan Allah, dengan Nabi Musa, nanti Masyitah nanti kena bunuh. Jadi dia tak cakap lah. Dan dia bekerja dengan anak Firaun perempuan tu. Dia sikat dalam satu hari tu, dia tengah sikat rambut anak Firaun ni, perempuan tu, tengah sikat anak perempuan Firaun ni, tiba-tiba sikatnya tersekat dekat rambut tu. Dah tersekat, lepas tu dia tarik, terjatuh. Maksudnya sikat tu terjatuh. Dan bila terjatuh, Masyitah terlepas cakap. Dia terlepas cakap. Dia tercakap apa? Dia tercakap la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan tiada Tuhan melainkan Allah, dan celakalah Firaun, macam tu. Macam tu. Maksudnya dia terlepas cakap macam tu. Bila dia terlepas cakap macam tu, anak Firaun yang perempuan ni terkejutlah. Kau cakap apa, Masyitah? Kau cakap apa? Celaka gaya aku. Macam tu kan. So Masyitah pun cakap, kau beriman bukan dengan bapa aku, kata. Masyitah cakap. Bukan Masyitah cakap, anak Firaun tu cakap, kau bukan beriman dengan ayahku, Tuhan. Ya, lepas tu Masyitah pun cakap, ya, aku beriman bahawa Allah adalah Tuhan aku, dan celakalah Firaun. Maksudnya dia bercakap betul lah. Bila berlaku macam tu, anak Firaun pun pergilah mengadu dekat ayahnya. Mengadulah dekat Firaun. Ayah. Masyitah cakap ayah bukan Tuhan. Masyitah cakap yang Tuhan dia adalah Allah. Lepas tu dia cakap lagi, dia cakap ayah, celaka ayah. So bila dia cakap macam tu, lepas tu Firaun pun cakap, apa betul ke Masyitah kamu cakap macam tu dekat aku? Ya, Masyitah cakap, ya betul saya cakap macam tu. Lepas tu apa lagi, Firaun pun cakap, okey, sediakan tempat bakar kuali besar tu. Sediakan kuali yang besar, bakar siap-siap dengan api. Lepas tu Masyitah dah kahwin. Masyitah ada suami dan ada anak dia. Okey, lepas tu dia panggil suami Masyitah. Suami ni pun datang. Lepas tu dia cakap dekat Firaun, cakap dekat Masyitah, kamu nak mengaku yang aku ni Tuhan ke? Kamu nak mengaku yang Allah tu Tuhan? Masyitah cakap, aku mengaku bahawa Allah itu Tuhan aku. Masyitah cakap macam tu. Lepas tu, okey, kalau kamu cakap macam tu, aku bunuh suami kau. Suami Masyitah tolak dia masuk dalam kuali. Dan suami Masyitah pun masuk. Bukan masuk, maksudnya ditolak masuk ke dalam kuali yang besar. Mati suami Masyitah. Lepas tu anak dia yang Suami Masyitah tu Islam ke? Suami Masyitah Islam. Beriman dengan Allah juga.
Dan anak dia ada anak sekolah rendah lah, macam tu umur dia dah 9 tahun macam tu kan. Anak lelaki anak perempuan pun ada juga umur macam sekolah rendah. Macam bayi-bayi kamu. Lepas tu dia cakap lagi, Masyitah, kamu nak mengaku yang aku ni Tuhan ke Allah tu Tuhan? Masyitah cakap, aku mengaku bahawa Allah tu Tuhan aku, bukan kau Tuhan aku. Kau bukan Tuhan aku, Allah tu Tuhan aku. Akhirnya ditolak anak-anak dia yang sekolah rendah tu. So dalam mati juga. Dan yang terakhir, Masyitah ada anak kecil, umur baru berapa bulan. Ada anak kecil, dia baru lahirkan anaknya dalam 6 bulan ke 9 bulan macam tu. Anak kamu pernah tengok anak baby yang umur 9 bulan, 6 bulan, boleh bercakap tak? Dia tak boleh menangis je, dia tak cakap pun. Kan? Lepas tu, Firaun cakap lagi, kau nak percaya yang aku ni Tuhan ke Allah tu Tuhan? Masyitah cakap, Masyitah dah kelu. Dia macam dah tak berani nak cakap. Sebab anak dia tak nak anak dia mati. Dia tak nak anak dia yang baru 9 bulan tu mati kena bakar hidup-hidup. Lepas tu apa yang berlaku? Allah bagi bayi tu bercakap. Anak Masyitah yang umur 6 tahun 9 bulan tu kan. 9 bulan tu kan, dia tak boleh cakap langsung. Tiba-tiba anak dia cakap apa? Ibu berimanlah dengan Allah, campaklah aku ke dalam kuali itu. Akhirnya bertambah keimanan Masyitah pun campak anak dia yang kecil tu boleh bercakap. Boleh cakap campaklah, kamu berimanlah Allah tu Tuhanmu dan Tuhan aku, dan kamu campaklah aku ke dalam kuali. Dan akhirnya Masyitah pun mencampakkan ke dalam kuali, dan akhir sekali Masyitah pun ditolak juga ke dalam kuali. Masyitah pun mati dalam kuali itu juga. Tapi Masyitah mati dalam keimanan ke dalam kekufuran? Keimanan. Tempat Masyitah adalah syurga. Dan ni cerita ni ada dalam Isra Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad pergi naik ke langit, Isra Mi'raj, Nabi Muhammad terjumpa Masyitah dalam syurga. Itulah cerita ni. Panjang cerita ni. Ustaz pun dah ambil masa banyak pada kamu. Kita ada lagi satu lagi kisah. Pertama Nabi Isa, kedua ketiga anak Masyitah. Kisah seorang bayi yang berkata-kata apabila diminta oleh seorang lelaki Bani Israel yang bernama Juraish. Yang ini Ustaz akan cerita pada minggu depan. Kita tengoklah macam yang cerita satu nanti. Okey, kisah pertama tadi boleh bercakap tadi Nabi Isa boleh bercakap waktu kecil. Dan yang kedua anak Masyitah boleh bercakap ketika kecil-kecil. Maksudnya itu kuasa Allah lah. Okey, kita sambung pada minggu depan, tauhid minggu depan. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Alright. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay, boleh left. Tekan butang merah. Bye semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Syukran ya Ustaz Firdaus. Assalamualaikum. Afwan.